Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Kesultanan Melayu Melaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang terkenal dan termasyhur bukan setakat di Asia Tenggara, malah seantero dunia. Melaka dikenali oleh negara Jepun, China, Timur Tengah dan benua Eropah. Malah dicatatkan juga pelayar dari Melaka pernah menjejaki benua Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus. Semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah, Empayar Melaka mencapai kemuncak kuasanya dan terdiri daripada semenanjung Malaysia, Singapura dan sebahagian besar Sumatera. Pesaing utama Melaka ialah Siam di utara dan Majapahit di selatan. Majapahit kemudiannya tumbang setelah banyak kawasan jajahan telah dikuasai oleh Melaka pada kurun ke-15. Siam pula telah menyerang Melaka sebanyak 3 kali, tetapi kesemua cubaan serangan tersebut telah gagal. Bagi melicinkan urusan pentadbiran kerajaan Melaka, Sultan Melaka telah mengadakan satu sistem pentadbiran yang tersusun dan dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan terdiri daripada kumpulan pembesar yang menjadi pegawai tadbir kerajaan Melaka. Dalam sistem pentadbiran ini, Sultan mengetuai teraju pemerintahan. Baginda dibantu oleh 4 orang pembesar yang dikenali sebagai pembesar berempat. Mereka terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Pembesar berempat dibantu oleh pembesar berlapan, pembesar 16 dan pembesar 32. Melaka telah muncul sebagai kuasa besar di Kepulauan Tanah Melayu yang setaraf dengan kuasa besar. Melaka yang pada mulanya merupakan sebuah kerajaan kecil telah berkembang dan mengambil alih peranan pusat perdagangan di laluan Selat Melaka. Kejayaan menarik tumpuan perdagangan ini telah mengangkat martabat Melaka ke tahap yang lebih tinggi, kerana pada zaman dahulu hanya kuasa-kuasa besar sahaja yang mampu untuk mengendalikan pusat perdagangan yang cekap dan berupaya menyediakan kemudahan infrastruktur yang moden. Dalam hikayat Hang Tuah, terdapat catatan satu peristiwa di mana pada pandangan dan pendapat saya, itu merupakan satu petanda awal bahawa Melaka akan jatuh. Bukan setakat kejatuhan Melaka saja, tetapi Melaka akan juga kehilangan laksmana yang hebat, iaitu Hang Tuah. Peristiwa tersebut diceritakan dalam hikayat Hang Tuah yang menceritakan di mana pelayaran seterusnya adalah ke Indrapura, iaitu Singapura, iaitu Raja Melaka dengan rombongan pembesar Melaka bermain-main dan bersia-sia di perairan Indrapura. Sultan Melaka telah membawa 2 isterinya, iaitu Raden Emas Ayu dan Tun Teja, serta anak-andanya Puteri Gunung Ledang, dengan disertai oleh bendahara, laksmana dan pembesar yang lain. Mereka menaiki 7 buah perahu besar, iaitu Sairul Amin dinaiki Raja Dewa, Miratus Safa
dinaiki Tun Bijasura. Mendam Berahi dinaiki Raden Emas Ayu diketuai oleh Hang Tuah. Sekepar dinaiki Raja Melaka dan Tun Teja. Batil Tuasa dinaiki Bendahara dan anak buahnya. Rancong Mengkuang dinaiki Tun Mat dan orang-orangnya. Dan sebuah gali baru yang dibina Hang Tuah tanpa disebut nama dinaiki oleh Maharaja Setia. Dalam peristiwa ini berlakulah kejadian mahkota Raja Melaka terjatuh ke dalam laut, dan apabila Hang Tuah terjun mendapatkannya, datang seekor buaya putih menyambar kerisnya dan melarikannya, menyebabkan mahkota juga terlepas dan hilang bersama kerisnya. Setelah kembali ke Melaka, Hang Tuah selalu sakit-sakit dan demam. Selepas peristiwa itu, Portugis menyerang Melaka apabila Raja Portugal mengutuskan satu armada Portugis sebanyak 40 buah gali lengkap dengan senjata. Setiap gali itu ada 500 orang prajurit dan 50 meriam untuk menyerang Melaka. Apabila sampai berita itu kepada Raja Melaka, maka dipanggilnya Hang Tuah. Tetapi pada masa itu, Hang Tuah sedang sakit sangat. Untuk menggantikan Hang Tuah, Maharaja Setia dan Maharaja Dewa telah diutuskan oleh Raja Melaka untuk sulu, iaitu meninjau armada Portugis, tetapi bersua dengan 4 buah jalia, iaitu kapal perang Portugis. Maka didayunglah Mendam Berahi terlalu laju dan dilanggarnya oleh Maharaja Setia dalam kelam kabut itu. Maka bertindih pada sama tengah sebuah jalia itu. Maka jalia itu pun karamlah. Maka segala serdadu Portugis itu habis berenanglah. Maka ditangkap segala Feringgi itu dibunuhnya. Maka dilanggarnya sebuah lagi jalia. Itu pun alahlah. Maka yang 2 buah lagi itu pun lari menyuruh perahu besarnya. Sesudah pertempuran kecil itu, Mendam Berahi pun pulang ke Melaka. Armada Portugis 40 buah gali itu pun terus ke Melaka untuk menyerangnya. Di Melaka, semua orang bersiap sedia untuk berperang dengan Portugis. Tetapi atas cadangan bendahara, pertahanan tidak dilakukan di laut kerana gali Portugis terlalu banyak, tidak dapat dilawan oleh Angkatan Melaka. Sementara itu, Hang Tuah pun bertambah pulih dan datang menghadap Raja Melaka dan bersedia untuk berperang untuk mencadangkan supaya pertahanan dilakukan di laut dengan membawa Angkatan Laut Melaka menentang Angkatan Portugis. Sekira-kira sehari berlayar, maka bertemulah dengan gali Feringgi yang 10 buah terdahulu. Maka berperanglah berbedil-bedilan, terlalu azimat, tiada berketahuan bunyinya. Maka oleh Laksmana dilanggarnya sebuah gali Portugis, maka Laksmana pun segera melompat ke gali musuh dengan pedang dan perisainya, lalu mengamuk dengan orang-orang seramai 47 orang itu. Seketika maka serdadu Feringgi itu banyaklah mati. Maka gali itu alahlah. Maharaja Dewa pun melanggar sebuah gali Portugis, lalu berperang. Seketika maka gali itu alah. Maka Hang Tuah pun lalu naik ke sebuah gali Feringgi lagi, lalu dilanggarnya. Maka gali itu alahlah. Maka gali Portugis yang 6 buah lagi itu pun undurlah, mendapat perahu yang banyak lagi itu. Maka bertemulah Kapitan Gobernador dan Don Suala dengan perahu Laksmana, lalu berperanglah terlalu gempita bunyinya. Maka ditembak oleh Laksmana di 7 tiang gali Kapitan Gobernador, kena lalu patah.
Seketika lagi, maka Kapitan Gabernador pun luka dibedil oleh Laksmana dan dia pun terduduk. Maharaja Setia pun mengambil istinggar, maka dibedilnya kena daun swala, maka dia pun rebah terduduk. Maka dibedilnya oleh serdadu dituju kepada Laksmana kena. Lalu dibawa oleh peluru itu 10 depa terpelanting. Maka Laksmana pun jatuh ke air, tetapi suatu pun tiada luka. Maka Laksmana pun tiada dapat berkata-kata. Maka segera dinaikkan orang ke atas mendam berahi, lalu didayung menuju ke Melaka. Maka Kapitan Gabernador pun matilah, dan Don Swala sangat kesakitan dan minta hantarkan tubuhnya ke Portugal. Maka gali itu pun kembalilah sekaliannya ke Portugal. Apakah misteri peristiwa mahkota Sultan Melaka jatuh ke laut dan keris Hang Tuah disambar buaya putih di laut? InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan merungkaikan misteri ini secara batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda. Sama ada ingin percaya atau tidak penerangan maklumat dari sumber batin ini. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menelan selagi anda belum betul-betul meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa di mana kejadian mahkota Raja Melaka terjatuh ke dalam laut dan apabila Hang Tuah terjun mendapatkannya, datang seekor buaya putih menyambar kerisnya dan melarikannya, menyebabkan mahkota juga terlepas dan hilang bersama kerisnya. Setelah kembali ke Melaka, Hang Tuah selalu sakit-sakit dan demam. Mahkota Raja Melaka merupakan alat kebesaran diraja tertinggi yang dipakai oleh Sultan di kepala. Ia merupakan perhiasan kepala yang sering dipakai dalam kalangan raja atau sultan sebagai tanda atau lambang kekuasaan, keabsahan, keabadian, kejayaan, kemakmuran dan kekayaan bagi sesuatu kerajaan dan takluknya. Bagi peristiwa ini menggambarkan Melaka akan kehilangan kerajaan dan takluknya. Ini memberikan satu tamparan yang besar, bukan kepada raja atau sultan sahaja, tetapi kepada seluruh rakyat di bawah naungannya. Kehilangan keris Hang Tuah ketika pada peristiwa ini membawa erti bahawa Hang Tuah akan terpaksa melepaskan amanahnya sebagai Laksmana satu hari nanti. Selain itu juga, ia membawa erti bahawa Hang Tuah akan kehilangan apa yang dijaga selama ini, iaitu negeri Melaka itu sendiri. Serangan pertama Portugis terhadap Melaka berjaya dipatahkan, namun serangan kedua ke atas Melaka pada 1511 gagal dipatahkan kerana ketiadaan Hang Tuah pada ketika itu selepas menghilangkan diri apabila gagal meminang Puteri Gunung Ledang untuk Sultan Mahmud Melaka. Dari peristiwa sejarah ini mengajar kita bahawa bagi setiap kejadian atau peristiwa, Allah berikan petunjuk awal dalam pelbagai cara. Terpulang pada individu tersebut untuk mentafsir dan mengambil langkah berjaga-jaga dan berterusan berdoa kepada Allah semoga dijauhkan dari segala musibah yang tidak diingini. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan.
Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan pakej-pakej tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.